Assalamualaikum dan salam syurga sayang bersama saya Fatin Syahra Rosti. Tumpuan berita, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun. Menurut Menteri Kesihatan Malaysia Khairi Jamaluddin, pemberian vaksin COVID-19 ini akan dilaksanakan sebaik sahaja vaksin Pfizer kanak-kanak tiba di Malaysia mulai 31 Januari 2022. Pelancaran program pemberian vaksinasi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan diadakan pada 3 Februari 2022 di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Ini adalah suntikan yang pertama. Beliau berkata demikian dalam sidang media di bangunan Parlimen pada Khamis. Tambah kali lagi, sistem tempahan janji temu melalui MySejahtera akan mula dibuka pada penghujung Januari 2022 dengan ibu bapa boleh mula mendaftarkan anak sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera. Mengikut rekod bagi tempoh 25 Januari 2020 hingga 19 Januari 2022, jumlah kes COVID-19 melibatkan individu berumur kurang daripada 18 tahun adalah sebanyak 579,624 kes dengan 269,773 kes melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Manakala jumlah kematian melibatkan golongan kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah ialah 144 kematian, di mana 31 kes kematian melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Dalam perkembangan sama, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan keputusan kebenaran mengerjakan umrah akan diketahui pertengahan bulan Februari ini. Ini selepas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK telah mengadakan sesi libat urus bersama Persatuan Agensi Pelancongan Umrah bagi mendapatkan maklum balas berhubung hala tuju industri umrah susulan daripada keputusan penangguhan sementara yang sedang berkuat kuasa. Katanya, pada sesi itu, beliau dan Menteri MOTEK telah menyatakan komitmen untuk memperincikan dan memperhalusi setiap isu serta cadangan yang dikemukakan di peringkat kementerian masing-masing sebelum membentangkan cadangan penambahbaikan kepada mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 akan datang. Khusus bagi garis masa pembukaan semula perjalanan umrah, kedua-dua kementerian komited untuk memuktamadkan proses penilaian risiko dan SOP perjalanan umrah. Dan insyaAllah untuk kita setuju sekiranya SOP dan juga penilaian risiko dapat dilaksanakan dengan baik untuk kita buka semula perjalanan umrah menjelang pertengahan bulan Februari, iaitu bulan depan. Terdahulu pada 1 Januari lepas, KKM telah menangguhkan perjalanan umrah disebabkan penularan varian Omicron di kalangan peserta umrah. Dalam pada itu, KKM berharap semua pemain industri dapat memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan aktiviti umrah dapat terus dilaksanakan dengan selamat. Berita seterusnya, pengguna feri di Sarawak mesti kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP dan garis panduan yang ditetapkan bagi pihak berkuasa. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, tindakan itu penting bagi kepentingan keselamatan diri serta pengguna lain. Bercakap ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke Terminal Feri Sebuyau Triso pada Khamis, beliau menegaskan pemakaian jaket keselamatan semasa berada di feri penting untuk memastikan keselamatan terjamin. Justru, beliau berharap operator feri dan pengguna memberikan kerjasama dan kekal dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu Jabatan Kejarah JKR Sarawak bercadang untuk mengambil sebuah syarikat perkhidmatan keselamatan bagi membantu pemantauan SOP dan peraturan di semua 12 terminal feri di seluruh negeri ini. Berita diteruskan dengan seramai 36 peserta terlibat dalam program latihan kepimpinan wanita WLTP yang diadakan di Hotel Imperial Miri pada Rabu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, program ini dianjurkan di bawah teras 3 Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak iaitu Kepimpinan dan Pembuat Keputusan. Program ini mempunyai 3 objektif utama iaitu seperti tertera.
Beliau berkata demikian dalam sesi libat urus kepimpinan wanita Zon Miri. Dalam pada itu, Datuk Sri Fatimah juga berharap penganjuran program ini dapat melahirkan lebih ramai pemimpin wanita dalam kalangan belia yang berkaliber, berkualiti dan berkebolehan yang akan menjadi tonggak kepimpinan negeri Sarawak pada masa akan datang. Program sesi libat urus kepimpinan wanita ini juga akan diadakan di Bintulu pada 29 Januari ini dan di Sibu 8 Februari 2022. Berita di Matu. Menteri Muda Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya telah menghadiri Majlis Ringkas Penyerahan Projek Siap Tapak Pasar Basah Kuala Matu pada Rabu. Projek tersebut dilaksanakan Jabatan Kerja Raya JKR Matu Daro dengan kos RM500,000 dan diserahkan kepada Agensi Penyelian Majlis Daerah Matu Daro MDMD. Ianya telah pun dilaksanakan pada 14 Oktober 2019 dan siap pada 15 November 2021. Datuk Dr. Juanda berkata projek tersebut bakal memberikan manfaat kepada komuniti nelayan di Kampung Kuala Matu dengan penambahbaikan kemudahan lain seperti kilang ais, jeti, tempat letak kereta dan kedai makan. Selepas majlis penyerahan, beliau dan rombongan meninjau kerja-kerja projek pembinaan Hakisan Pantai Kuala Matu dan projek pembinaan Masjid Baru Kuala Matu. Dalam program berasingan, Datuk Dr. Juanda Jaya telah menghadiri Forum Perdana Hal Ehwal Islam Daerah Matu pada Rabu. Ini merupakan kali pertama program sebegini diadakan di Masjid Daerah Matu pada tahun ini yang bertujuan menyampaikan ceramah dan perkongsian ilmu. Terdahulu pada 11 pagi, Datuk Dr. Juanda telah menyaksikan Majlis Serah Tapak Projek Baik Pulih Masjid Darul Falah Igan daripada Jabatan Kerja Raya JKR kepada kontraktor. Baik Pulih masjid ini akan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada jemaah daripada 5 buah kampung sekitar daerah kecil Igan. Berita selanjutnya, National Task Force NTF bersiap siaga untuk menangani jangkaan kemasukan pendatang tanpa izin parti yang melepasi sempadan Sarawak dengan Kalimantan. Komander NTF Laksamana Madya Dato' Aris Aditan Abdullah berkata, perkara ini mungkin terjadi sebab ekonomi dan keperluan tenaga buruh meningkat. Jelasnya, jumlah parti yang masuk ke negara ini melalui sempadan Sarawak, Kalimantan tidak berada pada kadar yang membimbangkan dan boleh dikendalikan oleh pasukan keselamatan. Saya boleh maklumkan di sini tidak membimbangkan mengikut data kita ada lebih kurang 2,200 yang masuk daripada awal National Task Force hingga hari ini dan saya rasa it's very much dalam kawalan kita dan saya tak nampak ia menjadi satu masalah besar. Tapi apa yang penting, kita mesti preempt, kita mesti buat tindakan awalan supaya bila kemasukan ramai-ramai untuk labour force nanti, kita sedia untuk menerima mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat National Task Force di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching pada Khamis. Tambah Dato' Aris, berikutan perpindahan Ibu Negara Indonesia, pos keselamatan di sempadan akan ditambah mengikut keperluan semasa bagi mengawal kemasukan parti. Seperti yang kita semua sedia maklum, telah diumumkan oleh beberapa pihak atasan kita di mana insyaAllah selepas ni kita ada 21 pos keselamatan 11 ataupun 10 daripada PGA dan 11 daripada tentera ataupun insyaAllah kemudian hari kita akan tambah lagi. Memang itu dipanggilkan seimbangan yang kita perhatikan. Kita tahu masa ini sehingga hari ini ada 21 di Malaysia, 98 di Indonesia. So itulah proses seimbangan yang kita sentiasa pantau dan saya rasa memang kita akan selaraskan perkara ini. Beralih dengan laporan COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Khamis memaklumkan terdapat 14 kes positif baru telah dilaporkan di 9 daerah di Sarawak menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 252,660 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 6 kes dikesan dalam kategori klinikal 1 iaitu tiada gejala dan 8 kategori klinikal 2 gejala ringan. Berikut 9 daerah di Sarawak yang dikesan mempunyai kes positif COVID-19.
Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sentiasa berwaspada di mana jua anda berada, lindungi diri, lindungi semua. Salam UKAS.